Sila, mai. Masuk, cik. Pagi-pagi ni hampa dah mai dah rumah aku nak. Makan apa sok tadi? Tu tengok tu Mekah tu. Kosong je. Kalau tak lah masa-masa lah ni lah. Bergedua tu hotel-hotel tu keluar turun. Yang mahu bawa beg Chanel, yang bawa beg plastik, yang bawa slipper. Penuh kalau tidak tang luak tu. Atas-atas bumbung tu semua tu. Ni lah idaman aku nak pergi bulan puasa ni. Ingat-ingat dulu ni dah pencen dah apa. Ingat boleh lah pergi umrah bulan puasa. Pasal tak pernah pergi. Kalau tidak time-time ni lah aku lah tunggang langgang sibuknya. Benang pun atas kepala dah. Punyanya bersiap orang punya baju. Satgi budak kecil, mak, pak, tak. Macam-macam lah. Sampai tak tahulah kemana. Jealous tengok orang duk pergi umrah bulan puasa tu. Tak nak kerja lain kan. Yang kita ni punya dah sibuk siap jahit baju tu, siap jahit baju ni, buat selendang, buat tudung. Tak tahulah. Sulam sana, sulam sini, jahit sana, jahit sini. Faizo, Didi nanti semua pergi Jekyll lah, apalah dengan Masjid India tu yang penuh padat macam Mekah ni jugalah. Orang pakai-pakai menggila nak raya. Kan? Macam tak ada hari lain. Macam hari lain tu hampa tak pakai baju. Macam raya tu je lah yang hampa nak pakai baju. Lain semua telanjang. Punyalah berebut buat baju. Gedung-gedang. Bulan ni, tahun ni lega. Duk terkangkang sorang-sorang. Semua pakai-pakai duk terkangkang di rumah. Mekah apa pun tak boleh pergi. Tapi baguslah Allah bagi kita rehat. Mahu satu flight full. Allah bagi kita rehat. Kita pause kejap. Ni namanya Tu'maninah di dalam kehidupan. Kalau kita semayang pun kita ada Tu'maninah, maka dalam kehidupan pun kita akan Tu'maninah. Ni sampel dia, contoh dia. Kita duduk berhenti sementara. Okey, lepas ni kita pulun balik. Penuh melimpah insya-Allah. Malaysia pun dah baik tapi cuma nak tunggu dunia sajalah. Dunia, keseluruhan dunia baik insya-Allah. Selepas ni semua, nombor satu, kita kena patah balik dan jadilah manusia yang lebih beriman, yang lebih berakal, yang lebih berfikiran terbuka dan bersih. Bersih dari segi penampilan kita. Pasal kita dah duduk dalam rumah ni, kita pakai-pakai bersih lah. Vacuum sana sini, lap apa semua berkilat, semua bersih dah rumah. Kita mandi, kita pun bersih. Yang mana yang jarang shampoo kepala sampai 3-4 hari tak shampoo tu. Kan, pasal takut tu rambut satgi rambut yang daripada blow di kedai tu, takut nanti rambut blow tu tak bergulung cantik. Tak mandi lah 4 hari. 4 hari pula baru pergi salon. Dan ni lega, tak ada siapa pun nak tengok hang duduk di rumah mandi, tiap-tiap kali mandi shampoo. Tu dia bersih kan. Perhati kuku-kuku tu apa semua, tumit-tumit tu, tenyeh dengan batu ke apa ke, bagi bersih. Itu dalam rumah. Besok ni bila kita keluar, kita pergi di office kita pula, cuci office, bagi bersih, bang siap-siap, cuci hati kita, cuci segala benda. Jadi kita ni macam dihidupkan semula. Ni Sudais ni. Suara dia cukup sinonim dengan Masjidil Haram. Aku cukup, ni zaman-zaman aku dululah, zaman aku duk pergi haji, duk pergi umrah dulu ni. Sudais ni lah duk baca, kesian kat dia yang menangis. Tu dia lega, tak ada siapa duk bergentong dekat pintu Kaabah ni. Kalau tidak lah bertolak-tolak lah, hapalah. Tu dia. Lega. Okey, baik, alhamdulillah. Hari ni kita bercakap tadi tentang kebersihan kita daripada sudut hati dan juga kebersihan kita daripada sudut fizikal, kebersihan kita di rumah sepanjang COVID ni. Alhamdulillah Tuhan nak cuci kita, Tu'maninah di dalam kehidupan kita. Kita berdiam sementara dan berfikir. Tu'maninah kan macam tu kan.
Allahu Akbar. Lepas tu kita diam, baru kita buat rukun yang seterusnya. Ini kita berdiam diri untuk kita meneruskan rukun yang seterusnya. Okey, kehidupan yang seterusnya. Jadi makna kata kita kena berfikir dahulu. Yang aku nak cakap pasal Tok Maninah ni di dalam kehidupan kita, ya, saudara dan saudari sekalian, Allah lupa baca doa tengah hati. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmatan wa anshur alaina min qazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, aku ada beberapa banyak benda lah nak bertojem, beletiak bagi ke hampa tu. Okey. Nombor satu ni ada satu hadis Nabawi kemarin aku tak dan baca sebab kita dah sampai 1 jam. Nah, tapi hari ni insya-Allah kita akan baca. Allah, sorry tergerak pula. Allah, sorry. Hampa dengar je lah, tak payahlah tengok ni. Ambil phone tu bawah sebelah telinga, cukup. Bukan ada apa pun kat sini. Takkan hampa nak baca komen tu, tak payahlah. Insta famous, please berhenti tayang buah dada dan buntut. Apa tu? Okey, hadis Nabawi, Imam Al-Bukhari berkata, Bismillahirrahmanirrahim, telah menceritakan kepada kami Amr bin Abbas, dia... Kejap. Tak mana aku baca ni? Mana api tadi tu? Ni dia. Riyadus Salihin daripada Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu, dia berkata, aku telah hafal sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yatim setelah baligh. Mana kata kita ni kalau lepas balik kita bukan lagi nama yatim lah. Yatim ke, yatim piatu ke, macam aku ni lah. Walaupun yatim piatu tapi dah tua bangka macam ni nak mampu dah. Mana kata bukan dinamakan yatim piatu. Cumanya tidak beribu dan bapa kerana mereka telah meninggal dunia. Ya. Dan masa mereka meninggal dunia pun aku masa tu tak yatim dah lah sebab aku dah balik. Okey, masa tu umur 30 ke lagu tu. Okey, jadi anak yatim ni anak kecil yang kematian ibu, bapa atau ibu dan bapa ketika sebelum balik. Jadi itu tanggungjawab kita untuk memelihara anak-anak yatim piatu. Baik anak yatim piatu secara umum ataupun adik-beradik kita sendiri, anak menakan kita ke, siapakah, apakah, kita kena tengok bagi mereka yang kehilangan punca bergantung. Itu anak yatim kita kena tengok. Harta-harta mereka jangan kita pegang, jangan kita sentuh. Boleh pegang, tapi pegang guna untuk mereka lah. Pasal mereka tu bawa balik lagi, tak reti nak guna duit. Jadi, mak menakan apa semua kena tolong. Tok, nenek kena tengok benda-benda tu. Kalau yang dah, tu dia lega kosong. Kalau dapat masa ni, cium lah Hajarul Aswad tu tak sangka. Okey, lepas tu... tidak ada yatim setelah balik, dan tidak ada sikap diam 1 hari hingga malam hari. Hadis riwayat Abu Daud. Okey, hadis di atas memberikan pelajaran bahawa pertengkaran pada masa jahiliah dulu pertengkaran masa jahiliah tu, masa kita jahiliah lah, kemarin dulu kan ada kita kadang-kadang jahiliah. Hari ni baru kita nak jadi elok. Betul tak? Ialah diam selama 1 hari 1 malam. Kemudian Islam melarang hal tersebut dan diganti dengan berdoa dan berkata yang baik. Yang ni, okey, makna kata di sini hadis ni berkata berdiam 1 hari 1 malam. Okey, apabila kita bertengkar, okey, makna kata itu adalah dilarang di dalam agama dan ianya harus digantikan dengan berdoa dan berkata yang baik. Banyaklah benda ni, laki bini lah nombor 1 selalu ni diam 1 hari 1 malam ni. Kan tak cakap, sentap situ. Mana biasalah tu, tak kena ni, tak kena kecil hati apa semua, diam. 1 hari suntuk tak bercakap. Tak boleh, itu adalah amalan jahiliah. Okey, kalau hampa nak kecil hati kan, nak sentap ke, at least katalah nak makan apa. Kan tone tu cengih lagi. Tapi berkata-kata, nak masak apa hari ni? Gitu. Okey. Mau ke nak masak ni? Lagu tu.
Kata kemarin teringin nak makan tu, nak masak ke? Tapi tone tu cengeng garang lagi lah. Tapi jangan tak bercakap satu hari satu malam. Islam larang dalam hadis ni ada. Okey? Baik, begitu jugalah dengan kawan-kawan ke apakah ya, yang kita ada. Tapi kalau orang kata apa tu, dah kalau tak ada apa-apa, tak bertengkar, tak apa, hampa tak diam. Ni kalau bertengkar, kau tak mampu lah kalau Facebook tu ada semua kawan ke apakah apa semua dah duk jenuh pula nak pi seorang-seorang tanya apa habang. Tak boleh lah, tak payah. Sekiranya bertengkar, okey, sekiranya bertengkar. Kalau tak bertengkar, tak apa. Dia tahu kita tak bertengkar dia. Kita pun tahu dia tak bertengkar kita. Dia tak payahlah nak pi sondoi, tanya hemoi kat dia tu, kata benda-benda macam tu. Tak payah. Sekiranya bertengkar. Ni selalunya dalam rumah lah. Satu hari itu laki bini, adik beradik, adik dengan abang, kakak dengan adik, lagu tu lah. Biasalah kan. Jadi kalau boleh jangan sampai satu hari suntuk. Tak boleh. Mesti digantikan dengan doa dan perkara-perkara yang baik. Okey, macam kata kakak tu bergaduh dengan adik ataupun adik bergaduh dengan kakak tu. Kalau adik tu tahu kakak tu masa buka puasa dia suka buat Milo ais. Buat dulu, suruh buat siap-siap. Jadi kakak tu pun teruslah senyum. Senang saja kalau kita bergaduh ni, buat benda yang elok yang orang tu suka. Kalau hampa tak larat nak berdoa pun, hampa buat benda yang dia suka. Benda apa dia suka? Buat sebelum dia beletiak ke, dia suruh ke, jadi benda tu baik. Macam sayur aku kemarin lah. Kan? Aku suka kalau sayur aku tu buang tangkai siap-siap, lapik dengan suat kabak ke, apa ke, tisu ke, jangan bagi dia basah, belendiak apa semua. Jadi bila buat benda yang aku suka, bila aku buka Tupperware tu tengok benda tu elok, maka aku tak tarik lah, aku tak bising lah, aku taklah nak bergaduh dengan orang. Sebab apa? Kita suka benda yang kita nak tengok orang buat dulu-dulu sebelum kita suruh. Masa tu seronok sangat lah. Ampunkan dosa dia selama apa yang ada dengan kita. Teruslah rasa dalam hati nak bagi bonus, nak bagi duit raya. Ni bila buka Tupperware lagu tu, memang aku cancel lah segala bonus duit raya apa semua. Meluat. Lagu tu lah contoh dia. Okey, contoh dia lagu tu. Bagi orang yang buat salah tu pula, lekah-lekah lah buat benda tu bagi baik. Sebelum aku sentap dengan hang. Ni tak buta perut. Meluat aku. Benci dah tua-tua ni pun buta perut. Baik tang depan kita je, belakang kita buat halal balai. Benci aku. Okey. Tengah duk bagi tazkirah ni dan lagi duk marah orang. Yalah, berbay lah kan. Kita nak masak jadi macam tu, macam meluat aku. Lah ni aku jadi bos dalam rumah. Rumah tu syarikat aku. Jadi tak apa benda hampa tak betul, hampa siap aku dikatok dengan papan potong IKEA tu. Cancel apa semua. Kan? Geram aku. Baik. Jadi kita masih lagi di surah Al-Hajj. Aku selalu tak tengok pukul berapa aku on tadi kan. Sekejap yang mula lah. Pukul berapa kita on tadi mula? Okey. 673 muka surat dia yang bertajuk hati yang mati dan hati yang sakit. Ni semua kenal lah dengan pekerja-pekerja aku sekali. Segala apa yang balut-balut sayur ni, hati yang mati lah ni dan hati yang sakit. Okey, baik. Bagus topik ni sebab apa? Kita semua ada hati. Okey? Siapa yang manusia yang tak ada hati? Mahabak Said. Ada hati tu ada duduk dalam badan tapi cuma hati tu tak wujud ada. Ada tapi tak wujud. Ada tak orang macam tu? Ada kan? 6.30 kita mula. Okey, baik. 6.30 insyaAllah. Baik. Kita di dalam penyucian diri. Okey. Kerana ada hati yang disifati hidup, demikian pula sebaliknya. Berdasarkan hal itu, maka keadaan hati dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori. Makna kata kita ada 3 kategori hati. 1 hati, 2 hati, 3 hati. Hati 1, hati 2, hati 3. Okey? 3 kategori. Saat aku nak ambil pembaris. Saat lagi aku tak nampak ruler. Okey? Jadi, hati itu terbahagi kepada 3. Okey, yang pertama hati. Okey, sambil aku duk baca ni, tazkirah duk bagi hangpa dengar ni.
Hampa kena fikir boh dalam kepala masuk, okey, hati aku ni masuk dekat kategori mana? Okey, hati aku masuk dalam kategori mana? Okey. Hati yang pertama, hati yang sihat, iaitu hati yang bersih, yang seorang pun tak akan dapat selamat pada hari kiamat kecuali jika dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya. Jenis hati seperti ini disebut qalbun salim, hati yang bersih. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 26. Syu'ara ayat 88 hingga 89. Okay, kalau nampak nak picek lah. Okay. Apa dia hati qalbun salim ni? Dia ada nama khas untuk dia. Qalbun salim. Payahlah kita nak dapat hati ni. Payahlah mungkin hati-hati para rasul dan nabi, ya, para ulama, para wali akan ada, mereka akan dapat hati ni. Kita susah sikit lah. Susah ni sebabnya hati kita bila kita dah beli hati tu, kita bubuh dalam Tupperware, kita tak lapik tisu, tak lapik surat khabar, tak cabut tangkai, jadi hati kita akan berkulat, lembek, belendiak macam sayur aku. Itulah dia mungkin hati kita. Okey? Dan bagi lagi sekali. Okey? Maka disebut qalbun salim, hati ini kerana sifat bersih dan sihat telah menyatu dengan hatinya. Sebagaimana kata Al-Alim Al-Qadir, yang maha mengetahui, yang maha berkuasa. Di samping itu, dia juga merupakan lawan daripada hati yang sakit dan aib. Jadi qalbun salim adalah hati yang selamat daripada menjadikan sekutu untuk Allah dengan apa jua balasan. Baik. Dia nombor satu, hati qalbu ni dia tak mempersekutukan Allah. Mana kata siapa pun yang ada yang lebih baik di depan mata dia, baik mak bapak dia, baik anak-anak dia, baik adik-beradik dia, baik kawan-kawan dia, baik bos dia, baik para pekerja dia, sahabat dia, jiran-jiran dia, siapa pun yang yang baik perangai, yang apa macam aku ni, hampa katalah hampa, orang kata apa tu, duk puji, duk suka aku sangat, duk tengok, duk perhati, duk tunggu aku bercakap apa pun semua tu, walau macam mana pun apa rasa hampa dalam hati itu, tapi sebenarnya hampa tidak mempersekutukan aku dengan Allah. Nombor satu, bukan kata aku ni nak tunjuk hebat, aku sebagai contoh. Okey? Jadi kalau setakat hampa duk rindu kat aku tu, rindulah Datuk Mela tu, Datuk ni lah, apa-apa semua. Tapi hampa kena niat dalam hati, kena kata dalam hati, sebagaimana apa kebaikan yang hampa nampak yang depan aku, yang di dalam diri aku, semuanya datangnya daripada milik Allah. Okey, Allah yang bagi, nak hampa nampak kebaikan yang ada dalam diri aku. Kalau ada, hati kena bersih sampai ke tahap tu. Macam itulah kalau mak bapak hampa baik, hampa kata, ya Allah, terima kasih ya Allah, syukur diberikan kami, dikurniakan kami mak bapak yang baik. Kalau hampa dapat anak-anak yang baik pun kena kata dalam hati, ya Allah, syukur dikurniakan ke atas kami perhiasan dunia, iaitu anak-anak kami, kerana milikmu jugalah anak-anak ini, rezekimu juga. Sampai ke tahap tu, kita rasa gulai kita buat pun, kita kena kata dalam hati, ya Allah, ya Tuhanku, Hang bagi aku lidah bagi rasa, Hang bagi aku rezeki boleh masak gulai ni, Hang bagi aku hidup lagi untuk makan lepas ni gulai aku masak, Hang bagi aku kepandaian untuk memasak gulai. Sampai macam setiap saat, detik, semua tu kita kena fikir. Bukan kata kita kata, ui, terrornya aku masak, ui, sedapnya aku masak, ui, lepas ni kita nak masak. Tak boleh. Apa saja yang kita rasa hebat, apa saja yang kita suka di dalam saat itu, mesti dilapikkan dengan kata-kata sedemikian. Faham ke tak? Itulah baru kita boleh dapat tingkatan qalbun salim. Bukan kalibu malami, kelak malam piramli. Bukan. Okey? Qalbun salim. Dan dalam pada atas tu juga, selain daripada itu, kita juga tidak mengharap apa jua balasan. Mana kata, sebagai contoh, aku suka ambil contoh aku sebenarnya, sebab hampa duduk dengan aku. Okay? Jadi bila hampa dah puji aku, lepas tu hampa mengharap balasan. Pergi balik kepada riak kemarin, pergi balik kepada
rasuah kemarin. Hampa dah puji Datuk, terima kasih menjadikan kami anak emas, brand kami. Datuk terima kasih kerana itu. Datuk ini terima kasih kerana merasai kami punya makanan. Datuk terima kasih kerana buat mangkuk riaya ni. Datuk terima kasih. Tapi terima kasih itu juga harus dilapik dengan keikhlasan mengucapkan terima kasih tanpa mengharapkan balasan. Balasan tu dalam pelbagai bentuk. Pelbagai bentuk. Melainkan kita mengharapkan balasan syurga yang Allah akan berikan kepada kita di atas kebaikan kita yang tu boleh. Bila kata Datuk terima kasih lah, macam apa DM kan, ada brand tu yang aku dah sebut, dah review, dia kata terima kasih Datuk, terima kasih. Terima kasih tu pun kena cuci supaya terima kasih itu tidak berbentuk satu peringatan di dalam akal yang mengatakan, oh bila aku kata terima kasih kat Datuk ni, minta-minta nanti dia akan buat review lagi. Minta-minta lagi dia akan tunjuk lagi. Minta-minta nanti dia akan cakap ke orang lagi, kata benda ni bagus. Faham tak? Semua kena lapik. Cek hati. Hati tu satu organ yang sangat complicated. Macam aku kata, bubuh beg di depan pun ketika kita berambil gambar dengan kawan-kawan, siapa suruh kita bubuh beg di depan tu? Dia duduk korek hidung pula dah masa semayang. Okey. Arab macam tu lah. Mereka boleh. Okay, kita mazhab kita lain. Lebih pada pergerakan 3 kali pun dah kira batai. Mereka macam-macam. Garu, pungkok, angkat anak, garu, ketayap, garu, semua boleh. Tapi kita mazhab kita lebih teliti. Mazhab Syafi'i kita. Apa aku kata tadi? Jadi tak mengharapkan balasan. Macam siapa yang suruh kita masa nak ambil gambar tu, ambil handbag buh di depan? Hati. Bukan otak. Hati. Hati yang suruh otak. Suruh tangan mai buh ke depan. Otak tu otak bingai lah, bukan otak yang fikir. Sebab tu otak tu akan ikut saja apa yang hati suruh. Kalau hati jahat, dia suruh otak ikut saja. Kalau otak tu tak bingai, dia akan bertelagah dengan hati, kata, awak hang buta perut. Bukan benda ni salah kah? Sebab otak itu ada satu maklumat yang pernah dengar aku kata jangan ambil gambar bubuh handbag di depan. Otak merakamkan dan dia simpan dalam data. Jadi sekiranya hati menyuruh hati yang busuk, yang jahat, yang buta perut, suruh otak buat. Otak akan bergaduh dengan hati sebab otak ada maklumat itu yang mengatakan tak boleh buat. Jadi otak akan suruh hati balik. Sebab tu kita kena, daya ingatan kita, hati dan otak itu kena bercakap-cakap, berbalas-balas. Sebab tu benda baik kita kena simpan dalam otak, benda yang tak baik kita kena buang. Delete. Sebab kalau kita tak delete, benda tu nanti ada dalam otak. Dan kalau kata hati suruh, dia terkena file yang salah, file yang kita patut delete, kita tak delete, dia akan suruhlah tangan tu mai ke depan pegang handbag, tangkap gambar. Tapi sekiranya hati itu kata dekat otak dan otak tidak ada file yang patutnya kita dah delete, maka otak akan balas balik dekat hati, benda ni tak boleh buat, bingai. Jadi bila tak boleh buat, otak tidak menyuruh tangan kita membawa ke depan, menunjukkan handbag di depan ketika kita bergambar. Faham tak? Jadi untuk mendapatkan kalbun salim ni, macam inilah kita kena hidup. Apa saja kita kena lapik dengan akal, dengan satu peningkatan roh yang cukup suci, baru kita dapat qalbun salim. Faham ke tak? Tidak mengharapkan balasan, nombor 1. Dan juga tidak menyekutukan Allah dengan apa-apa benda sekalipun. Faham? Tu dia lah. Itu baru tingkat yang pertama. Dah berapa dah kita duk baca. Ianya hanya mengikhlaskan penghambaan dan ibadah kepada Allah semata-mata, baik dalam kehendak, cinta, tawakal, inabah, yakni kembali, merendahkan diri, khasyah, yakni takut, raja, yakni pengharapan, dan mengikhlaskan amalnya untuk Allah semata-mata.
Macam aku duk baca ni lah. Kalau nak ikut-ikut, tak payahlah aku nak susah payah pagi-pagi melikatkan ayat liok aku ni yang nak tunggu berapa jam lagi baru nak buka, nak jerit ayat. Kan? Siapa suruh ada orang bawa pistol ke? Ataupun aku merasakan macam benda ni, oh kalau aku buat nanti orang akan pandang aku mulia, tinggi. Yalah, Rizal, dia bukan ada background agama, tapi dia sanggup buat lagu ni. Dia buat sebab dia nak ambil follower, nak tengok berapa orang masuk dalam dia punya live pagi-pagi. Cek, kalau nak ikut hati aku, lebih baik aku tarik selimut, bubuh kepala, letak kepala atas bantai, lena, lagi seronok daripada aku duduk bercakap pagi-pagi ni dengan hampa. Okey, tapi disebabnya hampa kena tahu aku buat benda ni tak ada benda-benda yang selindung. Buat sebab aku rasa macam ini merupakan satu tanggungjawab aku lillahi ta'ala di jalan Allah. Sebab apa? Orang duk ikut aku ramai-ramai sangat ni. Dia ikut ramai-ramai, ya Allah, dengar nganga, klip-pop, mata dengar. Yang muda, kucing, binatang, budak, remaja, anak dara, terona, mak, pak, macam-macam lah. Jadi aku rasa mungkin ini satu benda yang Allah kata, okey, ini merupakan satu channel. Maka aku mangkit juga. Tengok, baca, faham. Memang untuk diri aku. Tapi apa kata kalau aku sharekan. Okey, di atas satu platform, iaitu demi ummah. Kebaikan supaya orang semua menjadi satu penyatuan kepada benda-benda yang baik, insya-Allah. Jadi minta Allah buang segala, kalau ada sebesar biji sawi sikit pun rasa riak, rasa itu, rasa seronok, rasa tak mau. Faham? Okey, baik. Jadi selanjutnya kita kena dengar sebab apa kemungkinan kebanyakan daripada kita ada hati kategori ini. Kebanyakan. Lagi kategori nombor 3 lagi banyak. Okey, baik, dengar. Selanjutnya jenis hati yang kedua iaitu hati yang mati. Hati yang mati. Yang tidak ada kehidupan di dalamnya. Hati pun tak ada kehidupan, cek. Masuk kata dia tak bergerak, dia diam, dia hitam, dia tak segak, dia tak wangi, dia busuk. Dia busuk, dia berkulat. Macam cabai aku kemarin tu lah, berkulat, naik, berlendiak, daun bawang apa semua. Dan lagi, maki lagi sekali. Okey. Ia tidak mengetahuinya. Tuhannya tidak menyembahnya sesuai dengan apa aku baca tu. Hati yang kedua iaitu hati yang mati, yang tidak ada kehidupan di dalamnya. Ia tidak mengetahui Tuhannya siapa, tidak menyembahnya. Ni tak banyak lah. Ni mungkin orang kafir ataupun orang yang memang ketegak lah. Ia tidak menyembah Tuhannya sesuai dengan perintah yang dicintai dan diredainya. Ia bahkan selalu mengikuti keinginan nafsu dan kelazatan dirinya. Okey, hati tu dia kira nak main je lah. Main tombak ke, main apalah. Hampa tahu main tombak tu apa? Okey, nafsu semata-mata dan kelazatan nafsu dirinya. Macam ni lah. Perempuan lah, arak lah, minum lah, judi lah. Macam-macam lah, berhutang orang lah, buat naya ke orang lah, macam-macam. Okey, dia kalau berdosa dengan Tuhan ni tak berapa teruk kalau kita nak fikir akan berdosa dengan Allah, dengan manusia. Okey, itu hampa kena ingat. Dengan Allah hampa boleh minta ampun. Dengan manusia hampa kena minta ampun kat manusia tu dulu, lepas tu baru minta ampun dekat Allah. 2 kali jenuh, cek. Kalau mampu tiba-tiba buat accident, macam mana? Sebab tu kita mangkit saja kita kena minta ampun dengan manusia, dengan kawan-kawan kita. Bila dalam Facebook dengan Instagram tu apa susahnya? Kan semua orang baca. Yang mana yang tak baca tu makna kata dah bergaduh dengan hang. Okey. Meskipun dengan begitu ia akan dimurkai dan dibenci Allah. Ia tidak memperdulikan semuanya asalkan mendapat bahagian dan keinginannya. Dia tak pedulilah, dia tak peduli Allah, dia tak peduli manusia, dia peduli dia saja. Janji dia dapat apa yang dia mau, kelazatan dunia yang dia mau dan juga tombak dia tu. Okey? #tombak. Baik Tuhannya rela atau murka. Dia tak kira. Allah marah ke, Allah rela ke, Allah reda ke, dia tak kira. Janji dia ikut kata hati dia yang busuk tu. Mau, tak mau sudah. Dia macam tu. Dia tak kira. Okey, dia menghambakan diri kepada selain pada Allah. Orang lain. Tokong mungkin. Orang yang boleh bagi dia duit. Rasuah. Kalau dia tu kata ada pangkat, orang tu bagi dia duit, jawatan, dia itulah Tuhan dia. Kalau kata mak pak dia sini, anak-anak pun sekalipun,
Kalau mak pak tu duk bagi duit, okey tak apa, apa-apa aku minta kat mak pak. Apa-apa aku minta kat mak pak. Mak pak tu pun bagi. Mak pak tu lah Tuhan dia. Bukan Tuhan tu Tuhan dia. Mak pak tu lah sebab minta dapat. Minta dapat. Mak pak tu bahagian sini kena jaga-jaga. Okey? Minta, kalau anak minta je hampa bagi, benda tu elok ke tak elok ke, hampa kena tanggungjawab. Itu satu tanggungjawab. Okey. Kalau majikan pun sopah, pekerja minta je, majikan bagi. Oh, kami nak bonus 2 bulan. Majikan bagi. Maka pekerja itu akan ingat majikan tu dia punya Tuhan. Dia tak akan ingat kata bonus tu Allah yang bagi menerusi Tuhan. Allah. Ini yang bahaya. Hati yang hitam. Dia tak tahu hujung pangkai langsung. Yang dia tahu celik mata siapa bagi itulah Tuhan. Inilah hati yang nombor 2. Dia tak kira Allah murka ke, reda ke, rela ke, tak kira. Okey. Ia menghambakan diri selain pada Allah dalam cinta. Cinta hamba. Kalau girlfriend dia ataupun boyfriend dia yang boleh bagi handbag ke, bagi cinta, bagi bibir untuk cium ke, bagi paha untuk raba ke, bagi tombak ke, yang tu lah Tuhan dia. Seronok, lazat. Okey? Baik. Jadi dalam takut pun dia tak takut ke Allah, harap pun dia tak harap ke Allah, reda pun dia tak reda dan benci pun dia tak membenci daripada Allah, pengagungan dan kehinaan. Agung, hina semua selain pada Allah. Okey? Jika mencintai, maka ia mencintai kerana hawa nafsunya. Jika membenci, maka ia membenci kerana hawa nafsunya. Dia benci kat orang pun bukan sebab dia benci kerana Allah. Kita pun boleh benci kerana Allah. Bukan kerana kita suka saja kerana Allah. Benci pun kerana Allah. Kadang-kadang kita tengok orang itu, kita benci. Tapi sifat apa yang ada kerana kat dia tu yang kita benci kat dia? Macam-macam lah itu, ini tak betul apa. Jadi kita benci kerana Allah Ta'ala. Tapi janganlah benci sampai pergi ambil cangkui tong bagi tang kepala tu. Macam aku benci dekat sendirilah lah ni lah. Kan? Benci kerana Allah Ta'ala. Benci sebab dia tak buat kerja dia. Halai balai. Jadi aku takut, aku benci sekiranya benda itu kalau diaudit nanti di padang mahsyar. Ketika dan saat itu, awak hang tak buat sayok ni lagu ni. Awak hang tak guna otak yang Allah bagi itu. Awak hang tak kira gaji itu. Awak hang tak fikir otak, hati, akal semua ketika itu. Sedangkan gaji yang diberikan itu setimpal dengan pekerjaan yang harus dibuat. Awak bila bos tak tengok buat halai balai. Awak bila bos ada datang belakang sikit punya elok perangai. Lagu tu. Okey? Benci kerana Allah Ta'ala. Dan aku benci, aku takut besok ni nanti bila diperhitung di hadapan Allah di pada mahsyar nanti, esok tu dia tu akan masuk lambat. Bayangkanlah masuk lambat. Kita ni Allah bagi rezeki, tak apalah. Okey, mungkin tak apalah hang buat halal balai, tapi Allah dah kata tu rezeki hang. Aku dah ada benda tu okey, tak apa, tapi takut bagi pihak hang tu sendiri. Lagu tu kita kata. Okey, benci kerana Allah Ta'ala. Bukan benci kerana sifat dia, tapi takut besok ni benda tu jadi lagi sekali, maka sampai bila pun hang akan lambat masuk syurga. Lagu tu. Okey, dia tak takut ke Allah, harap pun dia tak harap ke Allah, reda pun dia tak reda dan benci pun dia tak membenci daripada Allah, pengagungan dan kehinaan. Agung, hina semua selain pada Allah. Okey? Jika mencintai, maka ia mencintai kerana hawa nafsunya. Jika membenci, maka ia membenci kerana hawa nafsunya. Dia benci kat orang pun bukan sebab dia benci kerana Allah. Kita pun boleh benci kerana Allah. Bukan kerana kita suka saja kerana Allah. Benci pun kerana Allah. Kadang-kadang kita tengok orang itu, kita benci. Tapi sifat apa yang ada kerana kat dia tu yang kita benci kat dia? Macam-macam lah itu, ini tak betul apa. Jadi kita benci kerana Allah Ta'ala. Tapi janganlah benci sampai pergi ambil cangkui tong bagi tang kepala tu. Macam aku benci dekat sendirilah lah ni lah. Kan? Benci kerana Allah Ta'ala. Benci sebab dia tak buat kerja dia. Halai balai. Jadi aku takut, aku benci sekiranya benda itu kalau diaudit nanti di padang mahsyar. Ketika dan saat itu, awak hang tak buat sayok ni lagu ni. Awak hang tak guna otak yang Allah bagi itu. Awak hang tak kira gaji itu. Awak hang tak fikir otak, hati, akal semua ketika itu. Sedangkan gaji yang diberikan itu setimpal dengan pekerjaan yang harus dibuat. Awak bila
Bos tak tengok buat halai balai awak bila bos ada datang belakang sikit punya elok perangai. Lagu tu. Okey? Benci kerana Allah Ta'ala. Jangan aku benci, aku takut besok ni nanti bila diperhitung di hadapan Allah di pada mahsyar nanti, esok tu dia tu akan masuk lambat. Bayangkanlah masuk lambat. Kita ni Allah bagi rezeki, tak apalah. Okey, mungkin tak apalah hang buat halal balai, tapi Allah dah kata tu rezeki hang. Aku dah ada benda tu okey, tak apa, tapi takut bagi pihak hang tu sendiri. Lagu tu kita kata. Okey, benci kerana Allah Ta'ala. Bukan benci kerana sifat dia, tapi takut besok ni benda tu jadi lagi sekali, maka sampai bila pun hang akan lambat masuk syurga. Lagu tu. Okey? Jika menolak, maka dia menolak kerana hawa nafsunya. Dia tolak pun kerana hawa nafsu dia. Dia tak mau. Orang nak ajak dia buat kebaikan. Jomlah kita dengar live Datuk Rizal Mani. Elok, tak mau. Tak mau kerana hawa nafsu yang mengatakan benda ini tidak bagus untuk hati dia. Faham? Teruklah kategori nombor 2 ni. Dia lebih mengutamakan dan mencintai hawa nafsunya daripada keredaan Tuhannya. Okey? Terakhir atau jenis hati yang ketiga adalah hati yang hidup tetapi cacat. Macam kita, kebanyakan kita, termasuk aku ni juga. Aku nak dapat qalbu salim ni pun tak tahulah bila minta-minta Allah doakan supaya kita doa kepada Allah supaya Allah diberikan kita kategori yang nombor 1. Okey? Boleh dia duduk semayang, duduk bersandak dekat rumah almari tu seronok. Depa boleh bersandak. Okey, kategori ketiga, kategori tu dia nampak tak Pak Arab tu. Dia semayang, dia boleh pegang Quran. Macam PU Azman tu kata. Tu dia. Terakhir atau jenis hati yang ketiga adalah hati yang hidup tetapi cacat. Ia memiliki dua perkara yang saling tarik-menarik. Okey, yang saling tarik-menarik. Apa dia saling tarik-menarik? Dia ada hati tetapi hati dia cacat. Okey? Ketika memenangkan pertarungan itu, maka di dalamnya terdapat kecintaan kepada Allah, keimanan kepada Allah, keikhlasan dan tawakal kepada Allah. Itulah perkara kehidupan. Di dalamnya juga terdapat kecintaan kepada nafsu, keinginan dan usaha keras untuk mendapatkannya, dengki, takabur, bangga diri, kecintaan, berkuasa dan membuat kerosakan di bumi. Itulah perkara yang menghancurkan dan membinasakannya. Ia diuji oleh dua penyeru. Yang satu menyeru kepada Allah dan Rasulnya. Kita sangat-sangat ni lah cik hati ni. Okey, serta hari akhirat. Sedang yang lain menyeru kepada kenikmatan sesaat. Yang ni lah kita. Ni sambil-sambil duk baca mushaf ni, tazkirah, sambil-sambil duk dengar ni gedebuk-gedebak. Dan lagi tanya blender aku, chopper aku tu brand apa. Dan lagi tanya mangkuk tin aku tu mangkuk apa. Dan lagi itu ini apa. Dan lagi duk fikir, oh kereta ni kalau cantik kalau kita tukar untuk raya. Oh cantik lah kalau kita ni dan beli slipper baru. Oh cantik lah kalau kita dan ni beli pinggan mangkuk baru. Akulah tu. Aku dan hampa lah. Macam mana aku, macam itulah juga pengikut aku. Betul tak? Macam mana pemimpin dia, macam itulah juga pengikut dia. Betul tak? Dalam-dalam duk baca ni mushaf ni, lagi katuk mushaf pi online, pi internet, tengok apa saja yang boleh dia hantar main. Tapi itulah dia manusia. Ya. Yang ni setengah kata lagu ni, setengah hati kata lagu tu. Tapi Allahu Akbar, tengok tu yang cacat duduk atas kerusi tu. Nampak tak? Allah subhanallah. Okay. Pun lah duk pi surah, duk pi masjid lah berimam. Aduh, ya Allah. Okey, jadi itulah kebanyakan kita ni ada hati yang kategori nombor 3. Salahkah kita buat lagu tu? Salahkah kita ni ada kategori yang nombor 3? Mai kita baca perhabis. Dan ia akan memenuhi salah satu di antara yang paling dekat dan letakkan dengan dirinya. Hati yang pertama, dan ia akan memenuhi salah satu di antara yang paling dekat dan letaknya dirinya.
sekiranya kita ada hati yang sebegini, hati kategori nombor 3 ni. Okey. Kita suka benda-benda yang baik-baik ni. Kita suka, kita dah lapik dengan orang kata tu apa yang betul kerana Allah Ta'ala, keredaan dia dan sebagainya. Tapi ada juga sikit perbezaannya sesaat terlintas di hati tu kata, oi, kita nak dunia ni apa semua. Okey. Bagi aku itu tidak menyalahinya. Dan kita ni memiliki hati kategori nombor 3 tu okey, kalau kita masih lagi peratusan hati kita itu mentawadukkan diri kita kepada Allah dan kita tidak mengganggu masyarakat lain, manusia lain, dan kita berkeinginan sesuatu yang berbentuk duniawi yang memberikan kenikmatan kehidupan kembali kepada kita sendiri, balasannya macam kita beli mangkuk riayan tu, kita nak sebagai contoh, kita nak masak elok-elok, kita rasa seronok nak masak kepada kaum keluarga kita nak hantar kat jiran, tetapi kita nak hantar kat jiran tu kita tak boleh ada rasa macam aku masak lebih baik pada jiran. Okey, kita masak lebih baik pada jiran, lebih sedap, jiran masak tak sedap. Kita saja sengaja hantar nak bagi jiran tu rasa, inilah dia baru tahu, hampa nak tahu kata inilah dia masak. Bukan macam hang duk masak duk bagi aku tu. Nampak tak? Jadi daripada ayat itu telah menjadi satu sebab yang salah kepada niat yang mutakhir kita. Niat mutakhir kita nak bergaduh dengan jiran, kata kita ni baik, lebih better masak dia, lebih sedap. Faham? Jadi kita tak mau hati yang kita nak membeli belah untuk keseronokan diri kita sendiri, tak apa. Tapi keseronokan tidak boleh melalaikan kita. Janganlah hampa duk belek ayah aku tu sampai masuk lohok asal tak semayang. Nampak tak? Mutakhir dia apa akan jadi kepada kejadian daripada benda yang kita rasa elok pada mulanya. Faham nak? Okey? Kalau kita beli Thermomix tu sampai RM7,000, tapi kemudian kita masak benda tu, kita tak buat apa-apa, tidak membawa kebaikan kepada kaum keluarga, jiran, tetangga kita, mak bapak kita, pun tak boleh. Kan? Sebab kita beli, sebab kita nak kata kita ada duit dan tunjuk dalam Instagram pun, satu benda, satu hal juga. Nampak tak? Faham tak? Okey, baik. Jadi, minta kita jangan ada sekelumit pun hati. Berbolak-balik begini boleh, tetapi jangan kita bolak-balik mutakhir dia kepada sifat yang macam mana. Okey? Hati yang pertama selalu tawaduk, lemah lembut dan sedar. Hati yang kedua adalah hati yang kering dan mati. Dia krepot, kremot, kering, tak ada ayak, tak macam apa orang kata, macam sayur aku jugalah. Sayur kalau pulai yang kering tu, macam tu. Okey. Sedang hati yang ketiga adalah hati yang sakit. Itu hati kita. Sakit. Kadang-kadang dia sembuh, kadang-kadang dia sakit. Maka hati yang sakit ni kena ada ubat lah. Hati yang mati dan kering tu, dia dah mati, tak boleh nak buat apa je. Hampa rendam dalam ayak pun, dia tak akan kembang, tak akan hidup dah pasal dia mati. Okey, tapi hati yang sakit, kebanyakan hati yang kita ni ada ni, okey, hampa kena langgah lah ayat Zam-Zam, pasal aku duk nampak tong Zam-Zam tu. Banyak-banyak bagi dia kembang, bagi dia sembuh. Ia lebih dekat pada keselamatan dan juga lebih dekat kepada kehancuran. Hati kita salah saja hancur, betul saja kepada keselamatan. Allah menjelaskan ketiga-tiga jenis hati ini melalui firman-Nya dalam surah Al-Hajj ayat 52 dan 54, yang Allah kata, aku baca ayat 54 sajalah. Dan agar orang-orang yang telah diberikan ilmu meyakini bahawa Al-Quran itu benar daripada Tuhanmu, lalu mereka beriman dan mereka tunduk kepadanya. Dan sesungguhnya Allah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Itu ayat 54. Kita gostan pula ayat 53. Allah berfirman, Dia, Allah, ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan syaitan itu sebagai ujian. Sebagai ujian bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit dan orang yang berhati keras. Sesungguhnya Allah itu sengaja menjadikan godaan yang ditimbulkan syaitan itu, memang sengaja, sebab syaitan dah bersumpah janji, wallahi dengan Allah,
sebelum keluar pada syurga tu nanti, setan ni, muslimin dan muslimat, dia ni lebih alim daripada Jibril lagi. Sejarah dia, setan ni punya sembahyang, punya taat kepada Allah lebih daripada Jibril lagi. Kalau dah lebih pada Jibril, sesungguhnya berjuta-juta kali lebih alim daripada kita ni. Kan? Jibril tu alim pada kita, setan tu ya lebih alim daripada kita. Iblis tu lebih alim daripada Jibril tu. Makna kata berjuta-juta kali alim pada kita. Punyanya untuk memberi ketaatan kepada Allah. Tapi disebabkan satu benda tu saja, maka hati yang berada di dalam setan itu, di saat dia mencemburui Adam ketika itu, di mana semua orang Allah suruh sujud kepada Adam, dia tak mau sebab dia kata dia lebih hebat. Cek buat pada api kot. Api tu boleh makan segala benda yang ada depan dia. Jibril tu adalah cahaya, boleh lintas pergi dengan cepat, itu sifat cahaya. Tapi api ni bubuh apa saja depan dia telan habis. Hebat api itu. Kan? Tetapi kerana hati syaitan iblis ketika itu terkena pada saat itu, maka Allah memperkenankan sumpah janji iblis untuk menghanyutkan manusia itu seperti dia mempunyai hati iblis. Maka Allah memperkenankan menjadikan godaan yang ditimbulkan syaitan itu sebagai ujian bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit dan orang yang berhati keras, dan orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang jauh. Sebab itulah bergaduh sana, bergaduh sini. Zalim nak saman aku, zalim nak kata kat aku, zalim nak itu nak ini. Okey, memulakan satu permusuhan. Okey, kalau satu hari pun kita tak bercakap dah salah, ni kan pula permusuhan. Jangan begitu. Okey, jangan begitu. Baik, jadi itu dia. Faham tak? Apa lagi aku tak kata? Okey. Baik, dalam ayat ini Allah membahagikan hati menjadi 3 kategori. 2 hati terkena fitnah dan 1 hati yang selamat. Hati yang kategori nombor 2, yang mati, yang keras, dan hati yang senang berbolak balik, itu dalam 1 kategori yang namanya hati yang mudah terkena fitnah. Dan kategori yang pertama, hati yang selamat. Okey, hati yang selamat. Baik. 2 hati yang terkena fitnah adalah hati yang di dalamnya ada penyakit dan hati yang keras, yakni mati. Sedang yang selamat adalah hati orang mukmin yang merendahkan dirinya kepada Tuhannya. Dialah hati yang merasa tenang dengannya, tunduk, berserah diri serta taat kepadanya. Okey, tu dia. Ni baca pasal hati saja dah dekat dekat 45 minit. Baca pasal hati saja. Mana hampa nak dapat? Mana hampa nak dapat ceramah free-free lagu ni di waktu PKP ni? Okey, ini pada hati. Jadi kita kena tanya, cik, hati apa yang ada. Jadi bulan Ramadan inilah satu bulan yang Allah buat sekali dalam setahun untuk kita cuci hati kita. Kerana hatilah yang menyebabkan kita tak makan, tak minum. Walaupun tak siapa suruh pun berhenti. Kalau kata yang bujang-bujang tu, kata macam Michael Ang, hari itulah yang dia bersembang dengan aku, dia kata, takutlah Datuk, kemungkinan I tahu ni sebab I bulan puasa, I tak pergi kerja, jadi I duduk diam-diam di rumah, takut-takut I akan termakan dan terminum. Jadi cik jawab kat dia, Michael, dengar hang sat sini, hang ni mu'alaf, jadi hang kena dengar cerita daripada orang yang Islam yang dah lama, okey, ilmunya apa, okey. Yang itulah namanya iman yang kuat. Hati tu iman lah juga. Okey, iman yang kuat. Walaupun puasa ni, walaupun kita tak ada siapa pun nampak, orang lah tengok kita nak minum ke, nak makan ke dalam bilik, dalam rumah kita. Tak ada siapa tahu. Kalau kita tak habaq, tak ada siapa tahu. Tapi siapa yang tahu? Allah yang tahu. Jadi Allah tahu kalau kita melanggar ibadah puasa kita itu. Jadi kalau kita tahu Allah tengah tengok kita setiap saat, tengah tahu apa yang berlaku, maka kita tak akan buat. Itu tingkatan iman, jihad yang tinggi. Puasa ni untuk Allah. Allah nak pahala puasa tu untuk dia. Sebab dia nak tengok macam mana umat dia berjihad, tahan nafsu. Nombor 1, hati tu yang jadi tak baik tu disebabkan nafsu.
Ustaz-ustaz pun ada nafsu. Aku ada nafsu. Tambah-tambah tak kahwin, tak menikah ni. Nafsu tak mati, cik. Nafsu duk ada. Jadi kita berjihad. Macam tu. Jadi kadang-kadang kalaulah kata terlanggar, apa kita kena buat? Kita sembahyang tobat immediately. Sebab kita tak akan mungkin tak ada dosa. Kalau dosa lain kita boleh tahan, dosa nafsu ni kadang-kadang cik. Susah. Jadi sebab itulah bulan Ramadan merupakan satu madrasah untuk kita jadi orang yang baik selepas Ramadan ni. Sebab tu Allah suruh kita puasa sunat bulan Syawal. Sebab apa? Allah tahu je, terlepas je kandang tu, makan sampai ni semua, baliklah buat benda yang tak elok kita tak buat tu. Balik kembali baik, yang semayang tak, yang hari raya tu 30 Ramadan tu duk elok-elok solat 5 waktu. 30 Ramadan tu duk elok-elok solat 5 waktu. Pasal kita puasa kan. Mai Syawal tu bila pi berjalan rumah orang, dia jadi lupa. Duk elok-elok awal waktu pi solat dalam bulan puasa. Mai Syawal tu mulalah. Tetamu mai satgi. Tetamu mai, aku ni dah bersiap elok dah, bubuh tudung, lilit pin sana sini, bubuh mani koran semua dekat tudung, lehak tu sampai nak terbelit. Ni kalau aku nak pergi semayang, jenuh lah aku nak kena buka balik, nak buang pin, nak buat itu, nak buang makeup, nak buat apa itu semua. Dia jadi setan pun mainlah bisik lagi sekali. Allah, kita tak puasa tak apa, nanti kita kado. Okey? Nanti kita kado. Tak apa, tetamu duk main, duk apa semua. Habis lingkup Syawal hari pertama tu, lingkup tu yang 30 Ramadan yang kita duk semayang awal waktu tu, lingkup. Yang itu yang tetamu, yang itu yang tuan rumah, yang tetamu sama naik lah. Berjalan pi sana, pi sini, pi sana, pi sini. Ada yang tak larat. Semua perempuan nombor 1 lah. Ini perempuan. Yang jantan tu sah-sah bila dia tak semayang. Dia tahu, dia mempamerkan bahawa dia tidak sembahyang. Dan dia tahu, jantan dia tahu. Macam aku dululah perangai tak semayang. Kita tahu, Allah mak kita tak semayang. Ni orang tahu lah kita tak semayang. Apa excuse kita orang jantan tak semayang? Kan? Masa dululah, muda-muda dulu. Tapi orang perempuan ni, bila mereka tak semayang, dalam hati mereka menggunakan satu lesen. Lesennya lesen mai bulan lah. Tak apalah, sebenarnya aku boleh semayang ni. Tapi mereka sure nanti kata, alah perempuan mai bulan tak boleh semayang. Melainkan mak bapak kita yang duk kira kita duk boleh semayang tak semayang, ataupun mai bulan bila tak bila. Tapi mak bapak yang cengih, yang pandai, mereka tengok, hang, bukan hang boleh semayang, kawan tak pergi semayang. Mak bapak tu, peranan tu utama. Perempuan dia nanti buat sengak, buat muka dia selambar je. Tak apalah, aku ni mai bulan, padahal boleh semayang. Dia buat macam tu. Jadi tu dua dosa tau orang perempuan. Satu dosa tak semayang, satu lagi dosa menipu orang dengan lesen mai bulan. Itulah dia. Sebab itu dalam bulan Syawal Allah terus suruh hampa kena puasa sunat. Puasa sunat 6 hari. Dia bagi pula ganjaran kalau dah puasa sunat 6 hari tu ibarat berpuasa setahun. Dia tahu dah perangai kita ni. Lepas saja kandang keluar. Perangai semua tunggang terbalik. Sebab tu dia terus dandan bagi puasa balik. Sebab apa? Hampa borang, hampa teringat apa yang selama ni hampa buat sebulan. Betul tak aku cakap? Jadinya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ni kita bercakap pasal hati yang mati dan hati yang sakit. Jadi kalau hati hampa tak mati dan tak sakit, tolonglah buat kerja elok-elok. Lepas ni sayok mayok aku apa semua buat baik-baik, jangan buat halai balai. Besok ni satu cabai tu nanti pun, satu helai daun kucai, daun bawang tu pun nanti mai. Sebab apa? Hampa tahu tak, di padang mahsyar tu jangan kita ingat manusia saja yang Allah akan bangkitkan kembali selepas tiupan sangkakala yang kedua. Binatang yang hampa duk buat dajai pun akan bangkit. Tumbuh-tumbuhan, sayok mayok ni semua hidup kan? Makhluk Allah kan? Bayangkan cik, segala manusia yang berada berjuta-juta bilion yang Allah akan bangkitkan di padang mahsyar, semua akan bangun. Makhluk-makhluk, segala serangga semua akan naik, bangkit. Dinosaur semua sekali sama naik dengan kita. Tumbuh-tumbuhan semua, segala makhluk lah akan Allah, Nabi-Nabi, para Rasul, sekalian semua, sekalian alam. Daripada sejak mulanya
perciptaan alam semua akan bangkit di padang mahsyar. Dan cabai muda aku yang berkulat kemarin tu, segala apa semua cabai Melaka semua akan berada di tepi hampa. Menuntut kenapa mereka itu tidak diberikan peluang untuk bertahan lama dalam masa sebulan. Disebabkan kelalaian kita untuk tidak menjaga rezeki Allah, makhluk Allah, tumbuhan Allah. Faham ke tak? Bubuh benda ni dalam hampa punya otak kepala supaya melekat kat situ. Buang segala, delete segala benda yang halai balai tu, supaya bila hati nampak cabai sayur mayang aku, bila hang pi market esok nanti hang tahu, ya Allah, nanti balik aku nak buat betul-betul, sebab aku takut nanti cabai ni akan datang pada padang mahsyar nanti, di bawah arahan perintah Allah akan cabai mulut aku tu. Tu pun kalau muka hang di atas, kaki di bawah, hang berjalan macam tu. Kalau Allah kata hang keluar dalam keadaan bertelanjang dan tidak berkhatan, dan muka di bawah, kaki di atas, berjalan dengan menghentak-hentakkan muka, lepas tu cabai lagi muka hang, mulut hang cuba bayangkan, seronok tak seronok di atas padang mahsyar ketika perlakuan tabiat kita menzalimi majikan dan menzalimi rezeki yang Allah bagi kepada kita. Na'udzubillah. Jangan ingat dunia ni kita mati duk tidur elok-elok. Banyak lagi dunia duk tunggu. Barzah dan juga mahsyar. Lepas tu baru kita pergi neraka ke syurga. Di antara nak pergi neraka syurga pula, lalu pula kod titian tu. Mampui. Hampa fikir sendirilah. Malah aku nak cerita tu semua. Faham ke tak? Jadi wallahu alam, ya, perkara dan ilmu yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan zat-zat yang agung, dengan nama-namanya yang agung. Maka ilmu yang tak betul, yang terlari pada landasan tu, yang kurang, yang cetek, tetapi aku rasa aku memberikan ilmu tu dalam bentuk dunia sekarang supaya hampa tahu, faham, dan contoh-contoh yang tajam berdesing supaya masuk dalam otak hampa. Buang benda yang tak elok. Faham ke tak? Sebab tu aku beletiak. Kalau aku tak beletiak macam ni, dengak masuk kanan, keluar kiri, nak buat apa? Faham tak? Sampai tua lah besok ni pun perangai macam tu lagi. Cik minta maaf, cik minta maaf. Cik minta maaf berapa kali, cik? Oi, selagi aku tak katok kepala hang dengan mangkuk aku, lagi tu lah. Geram aku ni. Tiap-tiap tahun macam ni lah perangai. Okey? Baik, jadi duk baik, minta-minta supaya hari, bukan aku marah, bukan aku rasa pahala aku kurang, tak. Ini sebab aku bagi ilmu, penerangan. Aku bagi peringatan kepada hampa. Faham? Okey. Suka dengar Datuk bebel. Kan? Geram aku. Nasib baiklah PKP ni tak ada depan muka. Kalau ada depan muka, memang aku tojah dedai tu. Dengan lesung ke apa sajalah yang ada kat tangan aku, macam mak aku dulu duk buat kat aku kan. Bila dia naik geram tu, apa saja kat tangan dia, tongkoi ikan ke, mata pisau ke, berus brown ke, sabun cat kapak ke, besen ke, bawang ke, apa sajalah kat tangan dia. Bila dia geram tu, yang tu lah dia baling kat aku, yang aku pun lari lintang pukang. Lepas tu kita lah juga kena kutip tu, punyalah takut. Tapi takat tu je lah dia marah. Lepas tu dia masak juga bagi anak-anak dia makan. Tapi sebab dia baling tu lah, sebab dia baling kasut kayu yang dia tengah pakai dekat aku tengah belakang tu lah, ada penyapu ruman kat situ lah, penyapu lidi lah dekat tangan dia, yang dia baling tu lah. Sebab dia baling tu lah yang aku ingat sampai ketua. Dan aku juga nak habakkan apa benda yang sama sebelum kita ni bila dah tua, perangai tak elok lagi tu, dia jadi buruk. Sebab apa? Bila dah tua, kita kena jadi baik. Faham nah? Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.